Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan Imam dari Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmatnya maka kita telah dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita tetap terus istiqamah melazimi mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beribadat, untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab yang disebutkan oleh muazzin, hayya 'alas salah. Bila disebutkan hayya 'alas salah, itu maknanya seluruh umat Islam dijemput hadir untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala kerana telah masuknya waktu untuk mendirikan solat. Dalam Islam ini, waktu merupakan perkara yang cukup penting dalam kehidupan, dalam beramal ibadah. Sebab itu apabila masuk saja waktu maghrib, dilaungkan azan maghrib. Bila masuk saja waktu isyak, dilaungkan azan isyak, walaupun azannya sama. Kecuali waktu subuh ada pertambahan. Tetapi kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala menyeru umat Islam supaya bersegera mempersiapkan dirinya untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa nak menunggu hidayah. Datang terus ke rumah Allah Subhanahu wa taala, barulah boleh dapat hidayah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dan pada malam ini kita akan sambung kuliah kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lalu, yang kita telah sebutkan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas ni tuan-tuan merupakan anak saudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perhubungan kekeluargaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika semua dakwaan manusia itu diterima, seseorang itu dakwa, ni saya punya, dakwa saja, maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah suatu kaum itu adalah miliknya. Semua dia punya. Akan tetapi pembuktian al-bayyinah, kena ada bukti lah, kena ada dalil, kena ada saksi, terletak di bahu orang yang mendakwa dan sumpah ataupun al-yamin di atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, iaitu orang yang kena dakwa. Dia kena nafikan lah, bukan sebagai contoh. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itu kita lihat dalam hadis ini bahawa Imam Nawawi rahimahullah berkata hadis ini merupakan satu kaedah yang besar dari segi hukum syarak. Dalam hadis ini, Islam merupakan agama yang sempurna, dan apabila sempurna, ia melihat keseluruhan perkara, bukan hanya dalam bab sudut nak menunaikan amal ibadah semata-mata. Sebab itu dalam melakukan amal ibadah ini perlu kepada niat yang ikhlas. Pertama, tuan-tuan, yang disebutkan sebagai mukhlishina lahuddin. Ikhlas tak ikhlas tadi tuan-tuan, kena solat juga maghrib 3 rakaat, isyak nanti 4 rakaat. Walaupun hati macam tak berapa selesa dan sebagainya, tapi kena buat.
Sebab itu tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ini wujud akidah yang bersih lagi suci. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak cerita mengenai hukum syarak dulu. Dia cerita mengenai akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya, beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru cerita bab syariat, hukum turun kemudian, tuan-tuan. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia macam mana nak beramal ibadah. Ibadah yang ikhlas, akhlak yang mulia. Sebab itulah orang yang menunaikan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala hati tenteram, tuan-tuan, tak ada kelang kabut. Tak ada fikir benda-benda lain, hati tenteram. Cuma kelang kabutnya ialah apabila banyak urusan tak dapat diselesaikan. Itu memanglah tuan-tuan, kalau kita banyak tanggungjawab, banyak jawatan, macam-macam yang orang minta kita selesaikan, memang tak cukup masa, tuan-tuan kasih sekalian. Sebab itu Islam ni merupakan satu syariat yang tinggi yang menjamin hak seseorang. Islam pastikan setiap seorang individu itu mendapat haknya, ada hak dia, dijamin oleh Allah SWT. Bukan hanya setakat orang Islam, orang bukan Islam pun ada haknya. Bukan hanya orang Islam saja yang Allah SWT berikan keistimewaan, orang bukan Islam pun juga ada haknya pada pandangan Islam. Justru kehakiman merupakan institusi rujukan dan juga pengaduan yang terakhir. Banyak perkara kadang-kadang tak boleh selesaikan dengan secara rundingan, tuan-tuan. Runding-runding tak boleh juga, tuan-tuan. Terutamanya dalam bab nak bercerai. Tadi tuan-tuan, dah kahwin lama, tiba-tiba nak cerai, macam mana, tuan-tuan? Kena pergi hakim lah, jumpa hakim, pergi mahkamah. Kena selesaikan, diputuskan. Begitu juga kalau nak kahwin, tuan-tuan, bawa ke mahkamah. Kalau nak kahwin lagi lah, tuan-tuan yang dikasih sekalian, dapatkan keputusan mahkamah, boleh tak boleh, sebagai contoh, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kasih sekalian, kehakiman merupakan institusi rujukan bagi menyelesaikan pertelingkahan dan perselisihan, demi menjamin orang-orang yang benar-benar berhak mendapat haknya. Itu keputusan terakhir. Bila dia jatuhkan hukuman, tuan-tuan, tak boleh pertikaikan. Ini hakim tidak adil, tadi tuan, mana boleh, tuan-tuan? Hakim dah buat keputusan, kena terimalah. Waktu sebelum jadikan satu kes itu diputuskan oleh hakim, tuan-tuan, dia mesti ada peguam bela, dia mesti ada pendakwa, tuan-tuan. Gaduh lah dalam itu, bawa dalil, bawa hujah-hujah, bawa bukti dan sebagainya. Akhir sekali, tuan-tuan, selepas mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, barulah hakim buat keputusan. Kebiasaan, tuan-tuan, ada hakim seorang, ada hakim 3 orang. Biasa dia ganjil, tuan-tuan. Tak ada yang genap 4 orang sekali, sebagai contoh, tuan-tuan. Contohlah, tuan-tuan, kes Linda Joy, dia nak keluar Islam, bawa ke mahkamah sivil. Bawa mahkamah syariah memang kena tendang, tuan-tuan, memang tak lulus, memang tak lepas. Bawa mahkamah sivil, bawa kepada mahkamah yang paling tinggi sekali kat Malaysia ni, perundangannya, Mahkamah Persekutuan atau Mahkamah Rayuan, saya tak pasti, tuan-tuan. Maknanya hakim yang paling tinggi sekali. Ada 3 orang hakim, tuan-tuan. Dia nak keluar Islam, dia nak keluarkan status Islam dalam IC dia. Dia tak menganut agama lain. Hakim 2 orang Islam, 1 bukan Islam. Jadi dalam perhakiman tersebut, setelah mana berhujah dan sebagainya, lama, tuan-tuan, nak bawa kes tersebut, nak diselesaikan. Hakim tadi buat keputusan, takkanlah saya nak sokong dia ni nak keluar Islam, masuk dalam sejarah. Tuan-tuan, hakim Islam yang pertama menyokong orang keluar Islam. Contoh, tuan-tuan, hakim ni walaupun dia belajar judiciary ni bukan Islamik, tuan-tuan, tapi dia orang Islam, dia ada tanggungjawab terhadap agama Islam. Dia pun tahu hukum. Tadi, tuan-tuan, walaupun dia belajar law tu bukan law Islam, sebagai contoh, tapi apabila orang nak keluar Islam, dia takkan berani, tuan-tuan, menyokong usaha tersebut. Dia pun tahu hukum, sebagai contoh, tuan. Akhirnya buat undian, 2 hakim ni sokong, 1 hakim tu memang tak sokong. Memanglah tadi orang bukan Islam, dia sokong lah, ni hak dia, kebebasan individu, terpulang pada dia, tuan-tuan. Diperakui oleh undang-undang kebebasan, tuan-tuan. Perlembagaan memang betul, tuan-tuan, tak ada masalah. Tetapi sebagai hakim yang Islam, takkanlah setuju, tuan-tuan, orang nak keluar Islam. Jadi kita ni subhat pula dengan orang yang nak musuh Islam sebagainya. Jadi tak menang kes tersebut, tuan-tuan. Tak diluluskan.
Sebagai contoh tuan-tuan, hakim dapat keputusan kena terima lah. Tak ada kata ini tidak ada. Dah bincang kat mahkamah tuan-tuan, mahkamah dapat keputusan. Janganlah gunakan media sosial pula. Media sosial ni tak bincang dalam mahkamah tuan-tuan, dia sembang-sembang luar. Tak terpakai di sudut undang-undang. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian kan. Sebab itulah dalam perkara tersebut alim ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan al-bayyinah adalah saksi. Kerana saksi ini kebanyakannya melihat kepada waktu dan akan terserahlah kebenaran, dan maka akan tampaklah kebenaran orang yang mendakwa. Masalah masa tuan-tuan. Kadang-kadang perkara tersebut makan masa yang lama tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dipenjarakan, dikenakan penjara tuan-tuan, padahal dia tak bersalah, tetapi dengan kesilapan teknikal dan sebagainya terpaksa dipenjarakan selama 20 tahun tuan-tuan, duduk dalam penjara, tak bersalah tuan-tuan. Sehingga orang tawarkan pada mengaku je lah bersalah, nanti dapat pengampunan, kamu boleh keluar. Saya tak bersalah tuan-tuan, sampai umur 60 tahun tuan-tuan, tak bersalah tuan-tuan, tak mengaku. Akhirnya bila dibuat semakan memang benar tuan-tuan, tak bersalah tadi tuan-tuan. Kes tersebut dirujuk kembali, memang tak bersalah tuan-tuan. Akhirnya dia saman kerajaan. Tuan-tuan dan kasih sekalian, boleh lagi tuan-tuan, pakai lagi. Berlaku kesilapan tuan-tuan. Tapi masalahnya masa tuan-tuan, 20 tahun duduk dalam penjara. Tuan-tuan faham, duduk dalam penjara tu seolah-olah tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan duduk dalam perkarangan masjid sahaja. Tuan-tuan tak boleh bercampur dengan ahli keluarga, tak boleh balik raya, tak boleh makan angin, tak boleh jalan-jalan pergi ke Lotus, pergi ke Giant, tak boleh tadi. 20 tahun tuan-tuan tersekat, duduk dalam kawasan yang sama, jumpa ahli yang sama. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah penting tuan-tuan yang dikasihi sekalian yang disebutkan sebagai saksi ya. Dalam kes persaksian di atas perbuatan zina, telah sabit dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala terdapat 4 jenis saksi, iaitu yang pertama saksi di atas perbuatan zina. Disyariatkan untuk menjadi saksi itu 4 orang lelaki, dan kata-kata wanita tersebut tidak diterima dalam persaksian tersebut. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan ada berlaku kes zina. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan para wanita yang melakukan perbuatan keji, maksudnya tadi melakukan perbuatan zina, hendaklah ada 4 orang saksi lelaki di antara kamu yang menyaksikannya. Kita nak tuduh seorang perempuan tadi melakukan perbuatan zina, ni kes berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Sebab itulah dalam kes tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah An-Nisa, fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'alallahu lahunna sabila. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Dalam surah An-Nisa ini, dan terhadap para wanita yang melakukan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka, yakni wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina itu dalam rumah, sampailah mereka itu menemui ajal. Ini di permulaan Islam. Dalam zaman Islam tuan-tuan, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah An-Nur, yang mana bagi orang lelaki yang melakukan perbuatan zina tuan-tuan, hukumnya bagi orang lelaki atau perempuan yang tak berkahwin lagi, belum berkahwin tapi dia buat zina, hukumnya kena sebat 100 kali sebat tuan-tuan. Tetapi bagi orang lelaki yang dah kahwin, kahwin 1 ataupun kahwin 4, tapi dia buat perbuatan zina, cari yang lain pula, sebagai contoh, duit banyak, tuan-tuan, hukumnya kena rejam. Tuan-tuan, kena rejam tuan-tuan. Dalam surah An-Nur disebutkan tu hukum Islam tuan-tuan. Tetapi dalam kata Ibnu Abbas, pada permulaan Islam ini, apabila kamu menyaksikan memang betul dia melakukan, betul-betul nampak tuan-tuan, maksudnya kemaluan tadi masuk kat faraj perempuan tadi, memang nampak 4 orang saksi, nampak betul jelas tuan-tuan. Tak adalah kata 2 orang nampak yang 2 orang lagi saya tak berapa pastilah tuan, malu nak tengok. Tak boleh tuan-tuan.
Reject tuan-tuan. Tolak saksi tersebut, tak boleh pakai. Sebab tu kena pastikan kamu betul-betul nampak masuk. Kalau betul nampak masuk, maka kena jatuh hukum. Kalau dia belum kahwin, kena sebat. Kalau dah kahwin tadi, kena rejam. Hukum besar nanti tuan-tuan, nak jatuhkan. Kalau kamu main-main, tak boleh pakai saksi, sebagai contoh tuan-tuan. Tetapi dalam ayat surah An-Nisa ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Pada permulaan Islam dulu, kalau dia melakukan perbuatan zina ni tadi, kena kurung kat rumah je sampai mati. Maknanya duduk kat rumah ni, tahanan dalam rumah, bukan SA tuan-tuan. Tapi tahanan dalam rumah itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hatta yatawaffahunal maut aw yaj'alallahu lahunna sabila, ataupun sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membuatkan keputusan ni. Kadang-kadang dia tak mati tuan-tuan, panjang umur pula, sebagai contoh tuan-tuan. Walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Tuan-tuan. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika kedua-duanya tadi bertaubat dan memperbaiki diri. Tiba-tiba ada kesedaran tuan-tuan, benda ni salah. Tuan-tuan. Nak bertaubat, tuan-tuan. Maka biarkanlah mereka, jangan kutuk. Zaman dulu tuan-tuan, apabila di kalangan orang Islam ni buat kesalahan ataupun perbuatan zina tadi, kutuk. Tuan-tuan, jumpun. Awak ni berzina rumpanya. Cakap depan-depan tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan. Nak bagi tahu. Tapi kemudian datang ayat Allah Subhanahu fa in taba, sekiranya kedua-duanya tadi dah bertaubat, mengaku salah. Tuan-tuan, mengaku tak nak buat lagi, wa aslaha, dan jadi berusaha nak jadi orang baik. Ini yang hebatnya Islam tadi, walaupun dosa sebesar langit dan bumi sekalipun, tetapi sekiranya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fa innallaha tawwabar rahim, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha menerima taubat lagi Maha mengasihani. Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira tuan-tuan, ada belas kasihan. Selama makna manusia itu berusaha. Dia bukan macam manusia tuan-tuan, kalau kita ni dah bersalah dengan seseorang, marahnya bukan main tuan-tuan. Tunggu ke akhirat nanti. Allahu Akbar, macam dia punya tuan-tuan. Bagi tahu, aku tak ampunkan dosa kamu sampai ke akhirat nanti, aku tuntut ke akhirat. Tuan-tuan, besarnya tuan-tuan. Bayangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang macam ini tadi tuan-tuan, sepatutnya dia masuk syurga tadi tuan-tuan. Ditahan kat pintu syurga sebab kamu membiarkan sahabat kamu tadi dilaksanakan hukuman kepadanya, jadi kamu kena tunggu kat dia sampai dia selesai. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, kan menyusahkan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia Maha Pemurah dan juga memberikan kemaafan tuan-tuan. Selalu Nabi maafkan orang. Sebagai contoh tuan-tuan dan dikasih sekalian, dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, bila umat Islam menyerang kota Mekah ataupun masuk ke kota Mekah, tuan-tuan, sebagaimana yang berlaku pada hari ini, kalau kita lihat di Israel, apabila tentera orang Palestin dia masuk daripada segenap penjuru, udara, darat, laut, dia masuk segenap penjuru tuan-tuan, semua serang sama-sama tuan-tuan, jalan serentak tadi tuan-tuan. Pada hari Sabtu, orang Israel tuan-tuan disebut sebagai hari cuti umum tuan-tuan. Sebagai contoh, hari Sabtu tu sebenarnya hari cuti umum. Jadi orang Israel ni memang duduk sajalah, linggang tuan-tuan, duduk saja, tak boleh buat apa-apa, tak beramal ibadat. Jadi dia happy-happy je tuan-tuan. Bila dibuat serangan kilat begitu tuan-tuan, terkejut orang Israel. Tak sangka kehebatan orang Palestin yang hari-hari dibunuh. Hari-hari dibunuh tuan-tuan, bukan tunggu seminggu sekali ataupun sebulan sekali nak lancarkan serangan, hari-hari dibunuh tuan-tuan. Tetapi akhirnya apabila orang Palestin ini menunjukkan kekuatannya, tuan-tuan, terkejut Israel. Bukan setakat terkejut Israel, Amerika panggil angkatan tenteranya tuan-tuan, armada tentera lautnya semua menuju ke Israel. Tuan-tuan bayangkan, Palestin yang tak ada kereta kebal, tuan-tuan, tak ada kekayaan, sentiasa dikepung, tuan-tuan, nak belajar pun susah, jadi pelarian, nak hidup pun susah tuan-tuan. Tiba-tiba sampai satu dunia terkejut. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itu tidak ada mustahil di atas dunia ini kalau manusia menggunakan akalnya dan manusia yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dan dikasihi sekalian, fastashidu alaihinna arba'atan minkum, sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah An-Nur yang menasahkan, menghapuskan ayat sebelum ini. Kalau orang melakukan perbuatan zina duduk kat rumah, tetapi bagi orang yang melakukan perbuatan zina, bagi yang telah melakukan ataupun telah berkahwin,
tuan-tuan, dah ada isteri tapi dia buat zina juga, maka kena direjam. Rejam sampai mati, tuan-tuan. Sebagai contoh. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada afajliduhum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menuduh kaum-kaum wanita yang baik-baik melakukan zina. Orang tu baik, tuan-tuan. Pakai tudung cantik, labu dan sebagainya, tiba-tiba orang kata ini orang zina ni, tuan-tuan. Berlakon je, tuan-tuan. Tuduh orang tadi, tuan-tuan. Dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Kamu ada saksi tak tuduh orang? Orang baik-baik macam ni kamu kata orang jahat. Sebagai contoh, tuan-tuan. Ada saksi tak? Tak ada. Maka sebatlah mereka yang menuduh itu. Boleh bawa ke mahkamah, tuan-tuan. Boleh disebat. Sebab itulah tadi, tuan-tuan, dalam Islam ini ada hukum yang kadang-kadang nampaknya keras. Walaupun Islam ni mengutamakan rahmah, mengutamakan kebaikan, menganjurkan kemaslahatan dan sebagainya, tetapi dalam beberapa perkara, tuan-tuan, dia ada had-hadnya ataupun ada batas-batasnya. Maka sebablah mereka yang menuduh itu. Sebab itu kita tak boleh tuduh seseorang, tuan-tuan, sesuka hati. Ada hukumnya, tuan-tuan, kalau dilaksanakan ataupun dibawa ke mahkamah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saksi di atas pembunuhan, iaitu satu persaksian di atas pembunuhan dan jenayah yang mempunyai hukum-hukum tertentu. Dalam Islam, tuan-tuan, kalau bab jenayah ini namanya hudud. Selain daripada zina, seperti mencuri, minum arak dan menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, maka kena pakai hukum hudud. Dalam ilmu fiqh, hukuman ini dinamakan hukum hudud. Disyaratkan saksi mestilah terdiri pada 2 orang lelaki. Maka kata-kata kaum wanita tidak diterima pakai. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud dalam surah At-Talaq, maka saksikanlah dengan 2 orang saksi lelaki yang adil di antara kamu. Sebagian fuqaha mengatakan dalam mazhab Syafi'i bahawa saksi dalam perkara ini adalah untuk kes mengenai hak-hak yang tiada kaitan dengan harta, seperti kes nikah kahwin. Cukuplah 2 orang saksi, tuan-tuan. Bab kahwin mesti ada saksi. Tapi kadang-kadang ada orang kata, saya dah kahwin, Ustaz. Kahwin dengan siapa? Kahwin dengan jin. Tuan-tuan, punyalah ramai manusia nak kahwin dengan jin juga, tuan-tuan. Siapa juru nikah ni? Tuan-tuan, contoh yang pertama, kita tanya balik, juru nikah ni siapa? Berdaftar tak perkahwinan tersebut? Kat mana? Pejabat agama Islam mana daftarnya? Kahwin dengan jin, tuan-tuan. Kamu kenal ke jin tu duduk kat mana? Dia mustautin ke kat mana? Sebagai contoh, tuan-tuan. Tak dapat jawab, tuan-tuan. Saksi ni siapa, tuan-tuan? Saksinya adalah, tuan-tuan. Adalah tak pakai, tuan-tuan. Kena jelas, tuan-tuan. Kalau kita nak kahwin kan, mesti ada 2 orang saksi, mesti ada lafaz ijab dan qabul. Saya terima nikah. Kena sebut, tuan-tuan. Tak boleh main niat je lah, Ustaz. Nak kahwin mana boleh niat, tuan-tuan. Niat tetap niat, tuan-tuan, tapi kena ada lafaz. Sebab dia ijab dan qabul, nak pakai ni sekali je, tuan-tuan. Lafaz tu untuk pakai sekali je seumur hidup. Selagi mana kita berkahwin dengan dia. Kalau kita sampai kita dah bercerai-cerai, habis lah, tuan-tuan yang dikasih sekalian kan. Ataupun bab talak, nak bercerai dan seumpamanya, mesti ada saksi. Mereka berkata tidak mestilah dengan persaksian 2 orang lelaki sehingga menjadi kukuh persaksian tersebut. Kena ada bukti tadi, tuan-tuan. Kalau nak nikah tadi, nak bercerai pun begitu juga, mesti ada saksi. Tak boleh main hantar mesej je, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Kena bawa saksi juga. Kena bagi tahu dengan mahkamah, sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Saksi nak mengisbatkan ataupun nak menetapkan hak-hak yang berkaitan dengan kebendaan, seperti dalam bab perkara jual beli, pinjaman, sewaan dan seumpama. Dalam perkara ini, persaksian 2 orang lelaki ataupun seorang lelaki dan 2 orang wanita juga boleh diterima dalam perkara seperti ini, tuan-tuan. Dalam bab zina tak boleh, tuan-tuan. Dalam bab pembunuhan tak boleh, sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Dan saksikanlah dengan 2 orang saksi daripada kaum lelaki di antara kamu. Pilihlah. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang wanita. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, ini kalau nak mengikut hukum Islam, tuan-tuan. Islam dah ajar, tuan-tuan. Ada peraturan-peraturan yang membolehkan seorang lelaki dan juga 2 orang wanita. Tuan-tuan.
Beberapa fuqaha antaranya mazhab Hanafi mengambil iktibar daripada perkara ini, saksi ini adalah untuk semua hak kecuali yang berkaitan dengan bab hudud dan juga qisas. Ulama mazhab Hanafi kata tak boleh pakailah. Perkara lain orang perempuan boleh terlibat sama, tak ada masalah. Saksi di atas perkara yang menyentuh hal ehwal kaum wanita yang kebanyakan tidak diketahui oleh kaum lelaki, seperti bab kelahiran, isu dara. Tuan-tuan, isteri kita ni dara ke tak dara, sebagai contoh tuan. Susuan. Bahagian ini hanya memadai saksi di kalangan kaum wanita je. Tak payahlah orang lelaki pula nak jadi saksi, nak tengok dia ni dara ke tak. Saya pun nak tengok juga. Tak payah tuan. Tak perlu. Tak ada keperluan. Memadailah hanya kaum wanita sahaja. Jenis dia, biarlah jenis dia je yang tengok. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau bab menyusu, saya nak tengok betul ke dia menyusu, tuan-tuan. Nak tumpang tengok, tuan-tuan. Tak payah. Memadai kaum wanita saja. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Uqbah bin Al-Haris radhiyallahu an bahawa beliau telah mengahwini anak perempuan Abu Ihab bin Aziz. Seorang wanita telah datang menemui Uqbah dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah menyusukan Uqbah dan perempuan yang engkau kahwini itu. Maka Uqbah pun berkata kepada wanita itu, aku tidak tahu bahawa engkau telah menyusukanku dan engkau tidak memberitahuku. Oleh itu Uqbah pun menaiki tunggangannya lalu menuju ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, bagaimana yang aku katakan, dan sesungguhnya itulah yang diperkatakan. Uqbah pun berpisah dengan wanita itu dan wanita itu berkahwin dengan lelaki lain. Sebab ibu sesuanya bagi tahu, tuan-tuan, kamu ni menyusu dengan aku, dengan calon isteri kamu pun susu dengan aku, jadi tak boleh kahwin. Haram hukumnya, tuan-tuan. Tak boleh kahwin. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu kena pisah. Sebagai contoh, tuan-tuan. Tetapi bayangkan, tuan-tuan, kita pada hari ini ada kes, tuan-tuan, adik-beradik, tuan-tuan, dia berkahwin. Astagfirullahaladzim, tuan-tuan. Ada kes mahkamah, tuan-tuan, sampai beranak, tuan-tuan. Anak dah 5, adik-beradik kahwin, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Tak sangka apabila orang kampung ataupun jiran-jiran nak ambil tahu, tuan-tuan, dia pindah ke tempat lain, tuan-tuan. Daripada anak 1 sampai anak 5, tuan-tuan. Sebab satu abangnya handsome, adiknya pula cantik, tuan-tuan. Jadi tak bagi orang lain kahwin, tuan-tuan. Dia kahwin berdua, seronok berdua, tuan-tuan. Tapi inilah dia tadi, tuan-tuan, apabila tak tahu hukum, tuan-tuan, itulah dia masalahnya. Baguslah, tuan-tuan, pakai tudung, yang lelaki pun datang masjid, tapi isunya, tuan-tuan, melakukan perbuatan yang lebih besar, tuan-tuan. Musibah yang besar, tuan-tuan. Balak yang besar. Ini masalah besar, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Bagaimana pula dengan anak-anak yang dilahirkan? Tak boleh bin, tuan-tuan. Haram hukumnya. Allahu Akbar. Berat hidup dalam keharaman. Tuan-tuan, dah haram, tambah lagi haram, tuan-tuan. Hidup dalam keharaman. Macam mana, tuan-tuan, nak beramal ibadat, nak doa pada Allah Subhanahu, sampai bila pun tak diterima oleh Allah Subhanahu. Bahaya, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Bila nak diselesaikan masalah, tuan-tuan, dia lari pula, tuan-tuan, pergi kat negeri lain. Allahu Akbar. Kita takkanlah nak mengikut dia, tuan-tuan, sepanjang hayat nak kejar dia. Kita bukannya polis. Sebagai contoh, tuan-tuan dan dikasih sekalian. Selain itu, daripada alim ulama mazhab Hanafi berpendapat hendaklah terdapat bilangan tertentu kaum wanita sehingga persaksian mereka diterima. Mereka berpendapat bahawa perbuatan Uqbah berpisah dengan isterinya itulah di atas dasar warak dan mensucikan dirinya daripada dosa. Ini bagus, dan dia kasih sekalian. Kita ni kadang-kadang dah tahu dosa, tapi kadang-kadang tak ada perasaan warak, teman-teman. Tak ada rasa malu kat dalam diri. Tahu dosa je. Kadang-kadang tahu dah hukumnya dosa, tak? Tapi biarlah saya dengan Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Ini yang masalah, tuan-tuan. Dah tahu dosa tapi buat lagi, tuan-tuan. Payah nak katalah, tuan-tuan. Tak apalah, Ustaz, biar saya tanggung ni dosa. Kita ni nak biarkan diri kita ni supaya ikut jejak Rasulullah. Nabi sebut, tuan-tuan kasih sekalian, dalam hari Jumaat selalu disebutkan, ikutlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggallah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu. Itu yang kita selalu sebut, tuan-tuan, dalam solat Jumaat. Khutbah, di awal khutbah, permulaan khutbah, kita bagi tahu, tinggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu. Benda-benda yang haram tinggalkan. Mencuri ke sebagai contoh, tuan-tuan,
berjudi ke sebagai contoh, minum arak, benda-benda yang telah difatwakan sebagai contoh, tuan-tuan tinggalkan. Tapi kadang-kadang manusia ni, jadi tuan, dia ada hukum fatwa dia sendiri. Terpulanglah tuan-tuan dan kasih sekalian. Al-bayyinah ataupun adalah hujah orang yang mendakwa, dan sumpah al-yamin adalah hujah orang yang kena dakwa. Seorang qadi muslim itu adalah diperintah agar memberikan keputusan kehakimannya apabila wujud hujah yang membuktikan kebenarannya, tidak kira orang yang mendakwa ataupun orang yang kena dakwa. Kena bawa kepada qadi. Maksudnya kena jumpa. Kalau kita sekarang ada mahkamah, rujuk pada mahkamah tadi tuan-tuan. Dah bercerai ke belum, rujuk pada mahkamah tuan-tuan. Tak boleh kata hukum gitu saja tuan-tuan. Kena ada persaksian, kena ada pengesahan. Sebab ianya melibatkan, contoh tuan-tuan, kalau tak bawa ke mahkamah, ia melibatkan harta pusaka. Contoh harta pusaka. Tengok-tengok pula suami orang kaya, sebagai contoh tuan-tuan. Ada harta berjuta-juta, kita tak tahu tuan-tuan. Boleh minta kepada mahkamah. Kalau sabit ada hukum kat mahkamah, diiktiraf oleh undang-undang, boleh minta hak kita, sebagai contoh tuan-tuan dan puan sekalian. Syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan al-bayyinah itu sebagai hujah bagi pihak pendakwa. Jika pihak pendakwa mendatangkan hujah tersebut, maka dia berhak memperoleh apa yang didakwanya berdasarkan keterangan tersebut. Ini adalah sebagaimana sumpah oleh hujah pihak yang kena dakwa. Jika ia bersumpah, maka ia boleh bebas daripada dakwaan ke atasnya. Tuan-tuan kasih sekalian, kalau kita lihat pada hari ini, orang Israel tuan-tuan, dia kata dakwa, dia dakwa tuan-tuan, Palestin itu tempat kami, sebab itu kami nak tinggal di sini. Tak ada siapa yang boleh halau kami keluar tuan-tuan. Dia dakwa, tuan-tuan, dia cerita pada dunia. Sedangkan kalau kita lihat pada sejarahnya, tuan-tuan, pada tahun 1917 lebih kurang tuan-tuan, mereka itu dilahirkan, tuan-tuan, tiba-tiba wujud sebuah sekelompok manusia tinggal bersama-sama dengan orang Palestin di bawah jajahan British ketika itu tuan-tuan. British bagi sebidang tanah, duduklah kat situ baik-baik tadi tuan-tuan, bukalah tanah kat situ. Bagi sebenarnya tanah tu kecil je, tapi akhirnya berlakulah peperangan tuan-tuan tahun 50-an, kemudian berlaku lagi peperangan tahun 67, kemudian berlaku lagi peperangan tuan-tuan tahun 73. Tadi tuan-tuan, berlaku peperangan demi peperangan, akhirnya makin besar tuan-tuan. Akhirnya negara Palestin tu dibagi dua tuan-tuan. Satu namanya tebing Gaza, sekarang ni Gaza tuan-tuan, ni yang diserang. Satu lagi namanya Baitul Maqdis tuan-tuan, yang terpisah, dibagi dua tuan-tuan. Mudah cerita, kalau kita buat Malaysia ni tadi tuan-tuan, Kelantan dan Terengganu kat atas, Johor dengan Negeri Sembilan kat bawah tuan-tuan. Tengah-tengah tu orang Yahudi tuan-tuan. Macam mana nak hidup tuan-tuan? Inilah kebijaksanaannya dia. Akhirnya baru-baru ni pula dia dakwa orang Palestin keluar daripada Gaza tuan-tuan. Dia bagi masa, kamu keluar, kami nak bom semua tempat ni. Mudah-mudah aja tadi tuan-tuan. Rakyat ada 1 juta tuan-tuan, nak lari ke mana? Tuan-tuan, sekarang ni pun dah sempit tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau negara Mesir tuan-tuan, negara padang pasir, rakyat lebih kurang 90 juta tuan-tuan. 90 juta tuan-tuan, kalau bandingkan rakyat Malaysia 30 juta ni, kalau KL tuan-tuan, dah jam habis tuan-tuan. Sesak habis, sebab keliling kawasan negara besar tuan-tuan. Tapi 1/3 sahaja kawasan yang subur, yang lain padang pasir tuan-tuan, tak ada orang duduk kat situ. Tak ada bekalan air, tanah pun tak subur. 1/3 sahaja daripada permukaan negara yang besar tadi yang boleh ditinggal oleh manusia. Yang itu yang orang rebutkan tuan-tuan. Apabila dihalau keluar tuan-tuan, nak duduk kat mana? Sebagai contohlah tuan-tuan, ketika mana Perang Dunia Kedua dulu, apabila Jepun serang Malaysia atau Melaya ketika itu daripada utara sampai ke selatan tuan-tuan, nak lari kat mana lagi? Tentera Malaysia nak lari ke mana tadi tuan-tuan? Lari ke Singapura lah tuan-tuan. Dah habis dah, tak tempat lagi nak lari. Sampai kat Singapura tuan-tuan, nak lari mana lagi? Dah tak ada dah, lautan dah. Dah terkepung dah, akhirnya serah kalah tuan-tuan. Dah tak boleh lari dah tuan-tuan dan dikasih sekalian. Sebab itulah tuan-tuan dan dikasih sekalian, sebab itulah orang Israel ini dakwa, ini tanah kita. Sejak zaman Nabi Daud AS, dia kata zaman Nabi Daud tuan-tuan, sedangkan dia tak beriman pun dengan Nabi Daud, tak beriman pun dengan Nabi Sulaiman. Bahkan mereka inilah yang melawan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Tadi tuan-tuan,
Dia kata tempat Al-Quds sekarang ini merupakan tempat kuil kita yang sebenarnya, mengikut sejarah. Ribuan tahun, ratusan tahun, mana orang ada bahan kajian sejarah dengan ataupun bahan arkib yang mengatakan, membuktikan ini di bahan sejarah kami yang diterima pakai. Tak ada, tuan-tuan. Tapi orang Israel bermati-matian dengan mempertahankan, kami ini merupakan abna'ullah wa ahba'u, kami ini adalah anak Tuhan, kami kena pertahankan muka bumi ini. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, sebab itulah tuan-tuan dan dikasih sekalian, kalau kita lihat orang Israel ini dia mendakwa demikian, tuan-tuan kena fikirkan juga bab nak mendapatkan bekalan air. Negara tersebut tak ada air, tuan-tuan. Jadi dia nak dapatkan air kat mana, tuan-tuan? Dia curi bekalan air daripada negara Jordan, tuan-tuan. Jordan ada air. Dia curi dekat situ tadi, tuan-tuan. Jordan tak nak terpaksalah tolak ansur, tuan-tuan, sebab berjiran. Tuan-tuan dan kasih sekalian, walaupun orang Jordan sendiri, tuan-tuan, susah bekalan air dia pun terputus. Tuan-tuan, sebab tamaknya orang Israel ini. Tuan-tuan, dia tamak, tuan-tuan. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, la tajidannahum ahrasan nas ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar. Tuan-tuan dan kasih, orang Yahudi ni perangai dia cukup tamak, tuan-tuan. Dapat sikit dia nak lagi, tuan-tuan. Tak cukup itu dah dibagi. Seumpama umur ni, kalau dia umur 100 tahun, dia nak 1000 tahun. Dia nak hidup sepanjang hayat. Jadi, tuan-tuan, sebab itulah apabila tentera Hamas ni ataupun orang Palestin ni melancarkan serangan, dia terkejut, tuan-tuan. Mati akal dia. Sebagai contoh, tuan-tuan dan dikasih sekalian, sebab itulah orang Islam ni walaupun dia dizalimi, diserang dari pelbagai arah dan sebagainya, sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kerana lama mana pun kehidupan ini tadi, tuan-tuan, kita yang hidup ni juga akan mati, tuan-tuan. Walaupun hidup dalam kemewahan pun akhirnya mati juga, tuan-tuan. Orang yang miskin pun, tuan-tuan, dia hidup akhirnya pun dia mati juga. Sama juga, tuan-tuan. Sama juga seperti Fir'aun, tuan-tuan. Walaupun dia memiliki kerajaan yang hebat, dia ada Qarun, dia ada Haman, ada kerajaan yang hebat, kerajaan yang kuat, orang semua takut dengan dia. Bahkan dia mendakwa dirinya Tuhan. Sebab di antara kehebatan Fir'aun ni, tuan-tuan, dia boleh mengalihkan air, tuan-tuan, sungai. Dia boleh alihkan sungai, dan dia tak pernah sakit dalam kehidupannya. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dia. Qarun, orang yang paling kaya di zamannya, tuan-tuan, sampai sekarang pun orang sebut harta Qarun sebagai contoh, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan dia sehingga tempat yang ada sekarang ini dijadikan sebagai tasik, tuan-tuan. Ada lagi, tuan-tuan, tasik Qarun, tuan-tuan, masih ada lagi pada hari ini. Bahkan ada orang yang cuba nak mencari kala-kala ada harta lagi, tuan-tuan, tapi tak jumpa, tuan-tuan. Tempat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala binasakan. Sebab itulah, tuan-tuan dan kasih sekalian, dan Allah Subhanahu juga menyebutkan apakah hikmah pembahagian ini. Hikmahnya adalah orang yang mendakwa membuat dakwaan atas suatu perkara yang tersembunyi, maka beliau perlu kepada hujah yang kuat untuk mengatakan dakwaan. Mestilah dia bawa hujah. Macam orang Israel tadi, tuan, dia kata ni negara Palestin, negara dia, bawalah bukti. Apa dia buktinya? Sebelum ni orang Israel elok dia duduk kat Amerika, duduk kat Jerman, duduk dekat Rusia, duduk kat negara-negara Eropah, tuan. Tiba-tiba kenapa nak duduk dekat kawasan Palestin, tuan-tuan? Negara yang panas, tuan-tuan. Panas, tuan-tuan. Walaupun dia ada musim salji dan sebagainya, tetapi kebiasaannya panas. Tuan-tuan. Tetapi sebab faktor agama, tuan-tuan. Sebab dia kata nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Dalam Al-Quran mereka mendakwa mereka itu merupakan anak-anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan ni kenalah dengar apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang sebenarnya mereka hanya mendakwa sahaja, tuan-tuan, tetapi sebenarnya tak pernah pun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagi hujah orang yang mendakwa dihadapkan ataupun dahulukan daripada hujah orang yang kena dakwa. Apabila syarat-syarat dakwaan telah dipenuhi daripada sudut kehakiman, maka qadi hendaklah mendengarnya. Kena bawa pada hakim lah, cerita pada hakim, cerita pada orang yang berkuasa, tuan-tuan. Sebab itu kita ada mahkamah, tuan-tuan, untuk menyelesaikan masalah. Jangan bincang dengan ketua kampung, tuan-tuan, tak selesai masalah. Jangan bincang dengan YB ataupun ahli parlimen, tak selesai masalah. Bincang dengan hakim, tuan-tuan. Sebab hakim ni kebiasaannya dia berlaku adil. Sebab dia nak mendengar hujah daripada pihak peguam dan juga dia nak mendengar hujah dari pihak pendakwa raya. Baru adil, tuan-tuan. Masing-masing memberikan hujahnya, masing-masing memberikan bukti-buktinya.
barulah hakim nampak perkara tersebut dan boleh membuat keputusan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itulah perkara yang paling sukar bagi tuan hakim ialah apa tuan-tuan? Nak membuatkan keputusan yang seadil-adilnya. Supaya hakim ini tadi tuan-tuan bila balik kat rumah dia tak rasa bersalah tuan-tuan. Hakim ni nak buat keputusan tuan-tuan bukan senang tuan-tuan. Bila dijatuhkan hukuman yang pertama sekali, dia bertanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari kiamat nanti tuan-tuan, dia bertanggungjawab tuan-tuan. Bukan habis keputusan alhamdulillah gaji pun masuk okeylah, orang pun suka tuan-tuan dan sebagainya. Bukan setakat itu sahaja tuan-tuan. Sebab jadi hakim ni memerlukan latihan yang kuat, kefahaman yang jelas tuan-tuan, dan hati yang tenang tuan-tuan. Kalau kita jatuh hukuman asyik salah saja tuan-tuan, hati pun tak tenteram tuan-tuan. Balik kat rumah asyik terfikir-fikir tuan-tuan, asyik tengiang-ngiang saja. Salah ni tadi tuan-tuan. Tapi kalau dah jatuh hukuman tuan-tuan, hakim tak boleh tarik balik. Tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan, saya tersilap buat hukuman. Tak pakai tuan-tuan. Sebab itu hakim bila buat keputusan tuan-tuan, selesai masalah. Sebab itulah hakim ni mesti di kalangan orang-orang yang bijaksana. Sebab itu dipanggil yang arif tuan-tuan. Tak panggil yang biasa ataupun yang berhormat, tuan-tuan, yang berbahagia. Yang panggil yang amat arif sebab dia faham undang-undang. Tuan-tuan dan insya-Allah tuan-tuan kita sambung pada waktu yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mencerita dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.